Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ini. Di dalam video ini, kita akan membincangkan beberapa contoh penggunaan kamus. Kemudian saya akan berikan beberapa latihan yang berkaitan dengan penggunaan kamus. Kemahiran menggunakan kamus adalah penting bagi kita menambah penguasaan daftar kata dan seterusnya memudahkan kita untuk memahami nahu bahasa Inggeris dengan lebih cepat. Jadi sebelum kita mulakan, sila keluarkan kamus yang ada dalam simpanan anda. Untuk contoh yang pertama, kita akan meneroka ruang kependekan Kamus Dui Bahasa Oxford Fajar. Di sini saya sertakan gambar ruang kependekan untuk kamus tersebut. Sila buka ruang kependekan untuk kamus yang ada dalam simpanan anda. Biasanya, sebelum saya menggunakan kamus yang baru ataupun membeli sebuah kamus yang baru, ruang kependekan adalah antara beberapa muka surat pertama yang saya akan buka. Ini adalah untuk memastikan bahawa kamus tersebut sekurang-kurangnya mempunyai petunjuk kepada 4 jenis kata yang pertama, iaitu kata nama, kata kerja, kata sifat dan kata keterangan. Dan untuk kamus ini, petunjuk kepada 4 jenis kata yang utama adalah seperti yang tertera di dalam kotak berwarna merah. Untuk entry bahasa Inggeris, kependekan A digunakan untuk menunjukkan jenis kata adjective, manakala kependekan ADV digunakan untuk jenis kata adverb, seterusnya kependekan N untuk noun dan kependekan V untuk verb. Manakala untuk entry bahasa Melayu, kependekan ADJ digunakan untuk jenis kata adjective dan seterusnya KKT untuk kata keterangan, KK untuk kata kerja dan KN untuk kata nama. Dari segi ini, kamus ini bolehlah dikatakan telah memenuhi kriteria minimum untuk digunakan di dalam mempelajari bahasa Inggeris. 4 jenis kata ini adalah teras kepada nahu bahasa Inggeris. Tetapi 2 kemahiran diperlukan untuk menguasai nahu bahasa Inggeris. Yang pertama, kemahiran mengenal pasti jenis kata yang utama ini di dalam ayat. Yang kedua, kemahiran menggunakan jenis kata yang utama ini di dalam membina ayat. Di samping itu, sesebuah kamus mungkin mempunyai petunjuk pecahan kepada jenis kata utama seperti yang tertera di dalam kotak berwarna biru. Sebagai contoh, untuk entry bahasa Inggeris, jika kamus tersebut mempunyai petunjuk kepada jenis kata noun, maka kamus tersebut juga mungkin mempunyai petunjuk sama ada noun tersebut adalah singular, iaitu tunggal, ataupun plural, iaitu majmuk. Jika kamus tersebut mempunyai petunjuk-petunjuk pecahan kepada jenis kata utama, maka anggaplah ia sebagai tambahan ataupun bonus. Sila lihat ruang kependekan yang ada di dalam kamus anda dan sila ingat kependekan yang digunakan untuk 4 jenis kata yang utama ini. Mari kita teruskan dengan contoh yang berikutnya. Untuk contoh yang kedua, kita akan mencari makna setara dalam bahasa Melayu bagi perkataan di bawah. Kemudian kita akan kenali perkataan-perkataan dari kumpulan yang sama dan lihat contoh penggunaan perkataan tersebut di dalam ayat. Perkataannya adalah equipment. Di sini saya sertakan gambar untuk entry perkataan equipment dan juga perkataan dari kumpulan yang sama seperti yang terdapat di Kamus Dui Bahasa Oxford Fajar. Antara sebab kenapa saya lebih suka kepada kamus bercetak adalah saya bukan sahaja dapat melihat perkataan yang saya inginkan, tetapi saya juga dapat melihat perkataan dari kumpulan yang sama. Di sini kita dapat lihat ada 3 entry dalam kumpulan yang sama. Entry yang pertama adalah perkataan equip yang merupakan satu jenis verb yang membawa maksud memperalati. Kita boleh gunakan perkataan equip di dalam ayat seperti berikut. He equips the newly bought boat. Dia melengkapi bot yang baru dibeli. Di sini kita menggunakan perkataan equips, ada S di hujungnya disebabkan subjek iaitu perkataan he adalah berbentuk tunggal. Selain itu, kamus ini juga telah memberikan maklumat tambahan iaitu bentuk past tense untuk equip adalah equipped, ada PED di hujungnya. Jika anda melihat maklumat tambahan seperti ini di dalam kamus, maka anggaplah maklumat ini sebagai cadangan. Jangan sekali-kali melihat maklumat tambahan seperti ini sebagai mutlak, iaitu jangan sekali-kali melihat perkataan equipped dengan PED di hujungnya adalah sebagai bentuk past tense. Ini adalah kerana perkataan equipped dengan PED di hujungnya boleh juga digunakan sebagai verb bentuk present tense dan pasif atau juga sebagai adjective. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Ayat yang pertama berbunyi, He equipped the newly bought boat. Dia telah melengkapi bot yang baru dibeli. Manakala ayat yang kedua pula, the boat is equipped by him. Bot itu dilengkapi oleh dia. Dan ayat yang ketiga, the fully equipped boat is for rent. Bot yang serba lengkap itu adalah untuk sewaan. Untuk ayat yang pertama, perkataan equipped adalah sejenis verb berbentuk past tense. Manakala untuk ayat yang kedua pula, perkataan equipped yang digabungkan dengan is adalah sejenis verb tetapi berbentuk present tense dan bentuk pasif.
Manakala dalam ayat yang ketiga, perkataan equipped adalah dari jenis adjective. Entry yang berikutnya adalah equipage yang merupakan satu jenis noun yang bermaksud perlengkapan ataupun pedati ataupun kuda dan pengendali kuda. Kita boleh menggunakan perkataan equipage di dalam ayat seperti ini. The equipage is badly damaged after slipping off the track. Pedati itu rosak teruk selepas tergelincir dari laluan. Dan entry yang terakhir adalah perkataan equipment yang merupakan satu jenis kata nama ataupun noun yang membawa maksud peralatan ataupun kelengkapan. Kita boleh gunakan perkataan equipment di dalam ayat seperti ini. Equipment at the workshop are all damaged due to flood. Peralatan di bengkel itu semuanya rosak akibat banjir. Kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Mencari makna setara dalam bahasa Inggeris bagi perkataan di bawah. Kemudian kita kenali kata asas dan terbitan dan contoh penggunaan perkataan tersebut di dalam ayat. Perkataannya adalah terkehel. Untuk perkataan terkehel ini, kita tahu bahawa ia adalah kata terbitan dan bukan kata asas. Kata asas untuk terkehel adalah kehel. Maka apa yang kita perlukan adalah membuka kamus untuk entry bahasa Melayu dan cari makna kepada perkataan kehel. Di sini saya sertakan gambar untuk entry perkataan kehel dari dua buah kamus. Kamus yang pertama adalah Kamus Dui Bahasa Oxford Fajar dan kamus yang kedua adalah Kamus Dui Bahasa Sasbadi. Kita dapat lihat di sini Kamus Dui Bahasa Sasbadi mempunyai contoh penggunaan perkataan di dalam ayat beserta dengan terjemahan di dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana Kamus Dui Bahasa Sasbadi adalah kamus dui bahasa sehala dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Untuk kedua-dua entry, perkataan kehel ataupun terkehel telah dinyatakan sebagai jenis kata kerja. Seperti apa yang saya katakan sebelum ini, apa jua maklumat di dalam kamus, maka kita anggaplah ia sebagai satu cadangan. Di sini saya ingin berikan perkataan asas dan perkataan terbitan untuk perkataan kehel. Yang pertama adalah perkataan terkehel yang merupakan satu jenis kata sifat dan makna yang setara kepada perkataan terkehel di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan dislocated yang merupakan satu adjective. Kita boleh gunakan perkataan ini di dalam ayat seperti berikut. Pergelangan kaki dia telah menjadi terkehel akibat terjahan pemain lawan. His ankle became dislocated due to a tackle by an opposing player. Yang kedua, perkataan mengkehel yang merupakan satu jenis kata kerja. Mengkehel sebagaimana mematah atau memutus. Makna yang setara untuk perkataan mengkehel adalah dislocate yang merupakan satu jenis verb. Kita boleh menggunakan perkataan ini di dalam ayat seperti berikut. Terjahan dia telah mengkehel pergelangan kaki pemain lawan. His tackle dislocated the ankle of an opposing player. Di dalam ayat ini, perkataan dislocated adalah sejenis verb berbentuk past tense. Dan yang terakhir sekali adalah kehelan yang merupakan satu kata nama dan makna yang setara kepada perkataan kehelan di dalam bahasa Inggeris adalah dislocation yang merupakan satu jenis noun. Kita boleh gunakan perkataan tersebut di dalam ayat seperti berikut. Kehelan di pergelangan kaki dia semakin membengkak. The dislocation at his ankle swells further. Untuk contoh yang keempat, katakan kita ada dua ungkapan yang menerangkan mengenai gambar yang tertera di skrin. Ungkapan yang pertama berbunyi daun kuning yang kemerah-merahan. Manakala ungkapan yang kedua, daun merah yang kekuning-kuningan. Sekarang mari kita carikan makna yang setara dalam bahasa Inggeris untuk perkataan-perkataan yang utama dalam ungkapan-ungkapan ini. Perkataan-perkataan utama merujuk kepada perkataan dari jenis kata, kata nama, kata kerja, kata sifat dan kata keterangan. Sebelum itu, saya syorkan supaya anda menggunakan kamus yang ada dalam simpanan anda untuk mencari makna yang setara dalam bahasa Inggeris untuk perkataan-perkataan utama tersebut. Kemudian teruskan menonton dan lakukan perbandingan. Perkataan yang pertama adalah daun. Jika kita buka kamus untuk entry bahasa Melayu dan lihat perkataan daun, kita akan dapati perkataan daun adalah dari jenis kata nama dan makna yang setara untuk perkataan daun adalah leaf dari jenis noun. Dan seterusnya, perkataan kuning adalah dari jenis kata sifat dan makna yang setara untuk perkataan kuning di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan yellow, iaitu sejenis adjective. Dan seterusnya, perkataan kemerah-merahan. Di sini kita akan mula menghadapi masalah. Dari 5 kamus yang saya ada, hanya satu kamus yang mempunyai entry untuk perkataan kemerah-merahan, iaitu Kamus Dui Bahasa Sasbadi, yang merupakan kamus dui bahasa sehala dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Di sini saya sertakan gambar untuk entry perkataan merah bagi Kamus Dui Bahasa Sasbadi. Di bawah sekali kita akan dapat lihat entry untuk perkataan kemerah-merahan yang merupakan satu jenis adjective dan makna yang setara untuk kemerah-merahan di dalam bahasa Inggeris adalah reddish.
Kemudian contoh penggunaan perkataan di dalam ayat telah diberikan berserta dengan terjemahan di dalam bahasa Inggeris. Seperti yang saya katakan sebelum ini, apabila kita melihat bahawa kemerah-merahan adalah dari jenis kata adjektif untuk kamus ini, maka kita perlu menganggap maklumat ini adalah sebagai satu cadangan. Ini kerana untuk contoh ayat yang diberikan oleh kamus ini, perkataan kemerah-merahan adalah menerangkan mengenai perkataan cahaya yang merupakan satu jenis noun. Maka di sini kemerah-merahan adalah dari jenis adjektif. Tetapi untuk ungkapan nombor 1, perkataan kemerah-merahan adalah menerangkan perkataan kuning yang merupakan satu jenis adjektif. Maka untuk ungkapan nombor 1, perkataan kemerah-merahan adalah sejenis kata keterangan. Jadi kita tahu makna yang setara untuk perkataan kemerah-merahan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan reddish yang merupakan sejenis adverb. Untuk perkataan yang kompleks seperti kemerah-merahan, kita boleh juga melakukan pengesahan dari arah yang berlawanan. Di sini kita boleh buka kamus dan lihat entry bahasa Inggeris untuk perkataan reddish. Apa yang peliknya, walaupun kamus tersebut mungkin tidak mempunyai entry untuk perkataan kemerah-merahan, biasanya kamus tersebut mempunyai entry untuk perkataan reddish. Dan dari kamus tersebut, kita akan dapat lihat makna yang setara untuk perkataan reddish di dalam bahasa Melayu adalah kemerah-merahan. Proses pengesahan dari arah yang berlawanan ataupun dari arah yang berlainan adalah dikenali sebagai cross-checking di dalam bahasa Inggeris. Dan seterusnya, perkataan merah seperti juga perkataan kuning adalah merupakan kata sifat dan makna yang setara untuk perkataan merah adalah perkataan red yang merupakan sejenis adjektif. Dan yang terakhir, perkataan kekuning-kuningan. Seperti juga perkataan kemerah-merahan, hanya kamus dua bahasa Sasbadi mempunyai entry untuk perkataan ini. Dan makna yang setara untuk perkataan kekuning-kuningan di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan yellowish yang merupakan sejenis adverb. Untuk ungkapan nombor 1, kebanyakan daripada kita akan tahu bahawa daun kuning di dalam bahasa Inggeris adalah yellow leaf. Maka untuk ungkapan nombor 1, daun kuning yang kemerah-merahan akan menjadi reddish yellow leaf. Begitu juga untuk ungkapan nombor 2, daun merah yang kekuning-kuningan bolehlah disebut sebagai yellowish red leaf. Dari contoh 1 hingga contoh ke-4, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, tiada istilah kamus yang paling lengkap. Oleh sebab itu, jika bajet bukan satu halangan kepada anda, saya syorkan kepada anda untuk memiliki 3 jenis kamus. Kamus dui bahasa dua hala yang biasanya lebih kecil, dan kamus dui bahasa sehala dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, dan kamus dui bahasa sehala dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, iaitu 3 buah kamus. Yang kedua, kamus hanya berperanan memberi pilihan makna kepada perkataan yang kita inginkan. Tetapi kita sebagai pengguna lebih tahu mengenai konteks ayat yang akan menggunakan perkataan tersebut. Dan yang ketiga, dari contoh-contoh tersebut kita akan dapat tahu bahawa kamus yang mempunyai contoh penggunaan perkataan di dalam ayat akan dapat memberikan kefahaman yang lebih, malah kadang-kala akan menambah daftar kata yang kita ketahui. Sekarang kita teruskan dengan latihan. Sila lihat ungkapan-ungkapan dan ayat-ayat di soalan 1 dan 2. Kemudian, yang pertama, dengan merujuk kamus, berikan makna yang setara dalam bahasa Inggeris kepada perkataan utama, iaitu dari jenis kata nama, kata kerja, kata sifat dan kata keterangan. Yang kedua, nyatakan jenis kata kepada perkataan bahasa Melayu dan parts of speech pada makna dalam bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, cuba bina ungkapan atau ayat di dalam bahasa Inggeris. Ungkapan yang pertama adalah pohon yang rimbun. Manakala ungkapan yang kedua, pohon yang sangat rimbun. Di dalam petak ini telah tertera 3 perkataan utama dari 2 ungkapan di atas, iaitu pohon, rimbun dan sangat. Untuk soalan yang kedua, ayat yang pertama berbunyi, dia berlari pantas. Manakala ayat yang kedua pula, larian dia sangat pantas. Dan yang ketiga, berlari adalah latihan yang bagus. Sebelum kita teruskan dengan jawapan, saya syorkan supaya anda cuba untuk mencari jawapan sebelum terus menonton. Sekarang, anda cuba bandingkan jawapan yang anda ada dengan jawapan yang akan dibincangkan seterusnya. Untuk jawapan kepada soalan nombor 1, perkataan pohon adalah dari jenis kata nama dan makna yang setara di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan tree dari jenis noun. Perkataan yang berikutnya adalah rimbun yang merupakan kata sifat dan makna yang setara adalah leafy dari jenis adjektif. Seterusnya, perkataan sangat dari jenis kata keterangan dan makna yang setara adalah very dari jenis adverb. Maka ungkapan nombor 1 bolehlah menjadi leafy tree. Manakala untuk ungkapan nombor 2 bolehlah menjadi
very leafy tree. Seterusnya, untuk jawapan nombor 2, sila bandingkan jawapan yang anda ada dengan apa yang kita perbincangkan selepas ini. Perkataan yang pertama iaitu dia. Dia sebagaimana yang terkandung di dalam ayat nombor 1, bukan di dalam ayat nombor 2. Untuk ayat nombor 1, perkataan dia adalah dari jenis kata nama dan makna yang setara adalah he atau she yang merupakan sejenis noun. Manakala perkataan berlari, untuk ayat yang pertama, bukan berlari di dalam ayat yang ketiga. Untuk berlari di dalam ayat yang pertama, ia adalah dari jenis kata kerja dan makna yang setara adalah run dari jenis verb. Seterusnya, pantas merupakan satu jenis kata sifat dan makna yang setara adalah fast, sejenis adjektif. Seterusnya, larian dari jenis kata nama dan makna yang setara adalah run dari jenis noun. Seterusnya, dia sebagaimana dia di dalam ayat yang kedua. Ia adalah satu jenis kata sifat dan makna yang setara di dalam bahasa Inggeris untuk perkataan dia yang merupakan sejenis kata sifat adalah perkataan his atau her yang merupakan sejenis adjektif. Seterusnya, perkataan sangat yang merupakan kata keterangan dan makna yang setara adalah very yang merupakan sejenis adverb. Berikutnya adalah perkataan berlari seperti yang terkandung di dalam ayat nombor 3. Berlari di sini merupakan kata nama perbuatan dan makna yang setara untuk perkataan berlari dalam bahasa Inggeris adalah running yang merupakan sejenis verbal noun ataupun gerund. Seterusnya, latihan yang merupakan sejenis kata nama dan makna yang setara adalah exercise yang merupakan sejenis noun. Dan akhir sekali, perkataan bagus yang merupakan kata sifat dan makna yang setara adalah good yang merupakan sejenis adjektif. Oleh itu, ayat nombor 1 bolehlah kita sebutkan di dalam bahasa Inggeris sebagai she runs fast. Di sini kita menggunakan perkataan runs, ada s di hujungnya disebabkan perkataan she yang merupakan subjek adalah berbentuk singular ataupun tunggal. Dan untuk ayat yang kedua pula bolehlah menjadi her run is very fast. Dan seterusnya ayat yang ketiga berbunyi running is a good exercise. Di jawapan kepada soalan nombor 2 ini, kita hanya dapat makna yang berguna dari kamus apabila kita mengetahui jenis kata yang betul untuk perkataan yang diinginkan. Untuk kes ini, perkataan dia dan perkataan berlari mempunyai makna setara dalam bahasa Inggeris yang berbeza bergantung kepada jenis kata kepada perkataan dia dan perkataan berlari. Akhir sekali, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.